saudara, saya nak komen tentang kenyataan yang dikeluarkan oleh ROS. ROS mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa mereka memberikan 60 hari, tuan-tuan. Memberikan 60 hari kepada UMNO untuk memberikan penjelasan terperinci berhubung dengan usul Perhimpunan Agung UMNO tahun 2022 yang telah mengusulkan supaya jawatan Presiden dan Timbalan tidak dipertandingkan. Untuk makluman tuan-tuan, tak perlu nak bimbang, ini adalah prosedur biasa. Prosedur biasa. Dan seperti mana yang diumumkan oleh Datuk Seri Ahmad Maslan, beliau telah pun pergi ke ROS untuk mendapatkan penerangan berhubung dengan dua laporan yang telah dibuat. Salah seorang daripadanya adalah anak Datuk Nasir, yang juga merupakan bekas pegawai Datuk Seri Ismail Sabri dulu ketika dia menjadi TPM. Budak ni pernah kerja dengan Datuk Seri Ismail Sabri. Beliau telah membuat laporan kepada ROS dan kita tahulah tuan-tuan, selaku bekas Perdana Menteri sudah pastilah ada lagi orang-orang dalam ROS tu yang bersama dengan Datuk Seri Ismail Sabri. Sudah pastilah ROS kena ikut semua prosedur-prosedur mengikut SOP yang telah ditetapkan. Jadi kita tak perlu bimbang, tak perlu kelang kabut, tak perlu risau. Orang yang dah tak berjawatan ni tuan-tuan, seperti biasalah, mereka ni tidak akan berhenti untuk menimbulkan masalah. Lebih-lebih lagi bila dia dah merasakan dirinya seolah-olah dipinggirkan. Bukan kita pinggirkan pun kan. Kalau tak nak dipinggirkan, bertandinglah balik jawatan naik presiden tu. Apa susah kan? Bertanding balik. Tapi tak tahulah, kalau bertanding balik menang tu belum tentu jadi menteri ya. Itu hak ataupun prerogatif Presiden UMNO yang akan mencadangkan kepada Perdana Menteri siapa yang akan mewakili UMNO untuk memegang sesuatu jawatan di peringkat persekutuan. Itu sebablah bila ada kuasa beringat-ingat, bila parti suruh bubarkan parlimen awal, patutnya dia bubarkanlah. Kalau dia awal lagi bulan 3 tu dia dah bubarkan, lepas tu pula pada ketika itu dia pula walaupun kita minta dia bubarkan untuk keluarkan KWSP, dia tahan. Kita minta keluarkan KWSP tu sebelum pilihan raya negeri Johor, dia tak nak keluarkan. Lepas pilihan raya tu, seminggu lepas tu boleh pula dia keluarkan. Nampak sangat tak nak membantu parti, tuan-tuan. Seminggu selepas tu boleh pula dia keluarkan. Dan bila dia dah benarkan keluarkan tu, janganlah tunggu lama. Bila orang dibenarkan keluar duit dia 10,000 ataupun 10% daripada jumlah simpanan dia di akaun kedua, tuan-tuan, duit ni berapa lama boleh tahan? Paling kuat 3 bulan 4 bulan. So 3 bulan 4 bulan ni rakyat mempunyai kuasa membeli yang lebih. Market tu pada ketika tu beransur pulih. Keadaan ekonomi ada seolah-olah ada stimulus package, 40 bilion tuan-tuan disuntik dalam pasaran. Sudah pastilah ianya merupakan keadaan dan suasana yang paling kondusif untuk mengadakan pilihan raya umum ke-15. Tapi nak buat macam mana? Memang mereka tidak mahu UMNO menang secara bersendirian, boleh membentuk kerajaan secara bersendirian. Dia nak supaya UMNO kalah, tak boleh bentuk kerajaan secara bersendirian, last sekali terpaksa untuk bersama dengan Bersatu dan bersama dengan PAS bagi membentuk kerajaan. Jadi siapa juga yang diumumkan oleh Bersatu dan PAS, yang didiktet oleh Bersatu dan PAS untuk jadi Perdana Menteri, dialah yang akan jadi Perdana Menteri. Itu sebabnya tuan-tuan, orang bila ada niat tak baik ni saudara, Allah Ta'ala tahulah nak membalasnya dengan cara-cara lain. Mungkin orang yang dianiaya itu tidak membalasnya, tapi takut orang lain yang membalasnya, tuan-tuan. Itu sebab kita jangan sesekali saudara buat tak baik pada orang. Biarlah orang buat tak baik pada kita. Kita tengok Datuk Seri Najib tu, dia dulu kalau dia nak penjarakan
apa ni Mahathir, dia boleh penjarakan. Dia nak penjarakan Muhyiddin kerana buat kudeta, dia boleh penjarakan. Malah ada banyak lagi jenayah lain yang dilakukan oleh Muhyiddin. Malah kita tengok Ismail Sabri pun pernah ada kes mahkamah, tuan-tuan. Tetapi selamat. Siapa yang selamatkan dia? Jangan lupa tu, kes dia bagi apa ni gerai, bagi gerai kepada saudara dia dulu. Benda kecil je, Tapi ialah tuan-tuan, kadang-kadang bila kita ada kuasa ni, kita lupa siapa kawan kita, kita lupa siapa bos kita yang mengangkat kita dulu jadi menteri sehingga kita mudah untuk menang jawatan naib presiden. Kita lupa segala-galanya dan tergamak kita biarkan sahabat kita itu dipenjarakan. Tapi percayalah tuan-tuan, setiap benda yang tak baik ni Allah Ta'ala akan pulangkan dengan kifarah. Tapi yang sedihnya tuan-tuan, kifarah yang diturunkan ke atas Ismail Sabri bukan hanya kifarah dia hilang jawatan Perdana Menteri. Kita Barisan Nasional pun kena tanggung kifarah ni. Kita hilang kerajaan tuan-tuan. Kita hilang kursi Perdana Menteri dan kita hilang peluang untuk membentuk kerajaan secara bersendirian. Sekarang kita kena bergabung dengan orang lain. Sudah pastilah keadaan tidak seperti dahulu. Keadaan lebih sukar. Kita kena banyak bertolak ansur. Kita harap kita tidak ditolak beransur-ansur. Itu pun dah kira baguslah. Tetapi saudara, saya harap gunting-gunting dalam lipatan, musang berbulu ayam, gunting dalam selimut macam ni, kita harap dalam pemilihan yang akan datang ni, kalau boleh kita bersihkan dengan sebersih-bersihnya. Kita tak mahu lagi orang yang tidak setia, tidak 100% dengan parti, orang yang mempunyai kiblat kepada pemimpin di luar parti kita diangkat menjadi pemimpin dalam parti kita ini, tuan-tuan. Kita nak pastikan bahawa dalam pemilihan parti tahun 2023 ni, orang yang betul-betul sayangkan parti ni, orang yang betul-betul nak berkhidmat untuk menjaga nama baik parti ni, dia angkat menjadi pemimpin. Peluang hanya datang sekali, tuan-tuan. Kita dah ditegur oleh rakyat 2 kali. Kalau sekali lagi kali ni kita bariskan kepimpinan-kepimpinan yang tidak mampu untuk merubah keadaan, untuk merubah UMNO ni kepada sebuah parti yang baik kepada lebih baik. Kalau ada banyak kekurangan kepada parti yang kurang kekurangan yang negatif. Kita harap ini dapat dilakukan. Kalau dulu kita ada kelebihan orang yang korup, yang itu kita kena kurangkan. Kalau dulu kita ada kelebihan orang yang angkuh, yang itu kita kurangkan, tak apa. Okey, jadi itu mukadimah saya pada malam ni. Tak perlu bimbang tentang permintaan ROS untuk memperincikan. Itu hanya standard operating procedure, SOP yang perlu dipenuhi oleh ROS. Dia kena mendapatkan penjelasan secara bertulis dengan terperinci, dan itu akan diselesaikan oleh Setiausaha Agung UMNO, insyaAllah. Jadi tanpa melengahkan masa, kita buka soalan dulu di peringkat studio sebelum kita bergerak ke sesi soal jawab bersama dengan teman-teman yang nak live bersama dengan kita. Okey, silakan. Okey, berkenaan dengan ROS dari itu selagi ROS tidak mendengar penjelasan dan selagi dia tak berpuas hati, adakah usul itu tak boleh diluluskan, tak sah diluluskan? Macam mana? Dia sudah pastilah pertama sekali, kita punya pemilihan pun kurang daripada 60 hari. Jadi apa jadi pun pemilihan kita ni akan diteruskan. Pemilihan kita akan diteruskan tanpa kita pertandingkan jawatan presiden dan timbalan. Itu sudah pun diputuskan di peringkat Perhimpunan Agung UMNO. Sekiranya selepas 60 hari, selepas penjelasan diberikan oleh Setiausaha Agung, sebenarnya Setiausaha Agung boleh jawab, tak perlu tunggu 60 hari. Dan Setiausaha Agung dah pergi pun ke ROS ni.
Kalau dia minta penjelasan dalam bentuk tulisan, lisan, maka Sultan Agung boleh buat benda tu tanpa perlu tunggu sampai 60 hari. Maknanya, kenapa live access boleh move lah? Daripada highlight kau. Highlight aku ni ialah yang... Sekejap tuan-tuan Ada pula yang kacau kita punya live Okay. Live access suspended. You can go live from February 10. Oh my god. Okay, tuan-tuan. Sudah ada orang kacau saya punya TikTok ni. Akaun saya ni sudah disuspend until 10 hari bulan besok Mana 24 jam disuspend. Ni adalah puak-puak kutu daripada Perikatan Nasional ni tuan-tuan. Dia orang buat report ramai-ramai. Tak apalah, tak ada rezeki kita nak berdialog dengan kawan-kawan daripada TikTok. Okey, tak apa. Kita teruskan juga dengan sesi soal jawab bersama dengan sahabat-sahabat di studio. Dan kalau ada tuan-tuan nak menanyakan soalan, TikTok tadi dah padam, dah kena suspend. Kita minta tuan-tuan ajukan soalan di talian 011-3595-4044. Saya pun tak faham apa pasal dia orang ni dengki sangat kan. Mak Ain Sabri boleh je nak buat live, buat, tak ada orang kacau pun. Kita pun tak ada kacau dia punya TikTok. Okey, silakan. Okey. Ini cerita semalam bersatu kedah dakwa PH dan DN berbelanja mewah semasa PR15. Itu joke of the day dipanggil Itu joke of the day. Dan bila dia dah berhadapan dengan banyak bukti-bukti, mereka merasuah skala besar-besaran. Hari ini mereka keluarkan video-video lama, contohnya macam Nurul Izzah naik pesawat. Dia cakap, kata jadi penasihat tanpa gaji tapi boleh naik private jet. Tuan-tuan, itu ialah gambar yang diambil pada tahun 2019. 2019, masa tu dia pergi ke Pematang Power macam mana lah. Dengan ada caption masa tu, Izzah khawatir ayah dia tidak sempat untuk menjadi Perdana Menteri. Itu cerita 2019, gambar lama, tapi dia recycle balik. Kemudian kita juga tengok ada laporan kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim menggunakan private jet ketika berkempen, kan? Kalau nak cerita guna private jet, kita nak beritahu ketika Muhyiddin Yassin menjadi apa dipanggil tu, pengurusi Majlis Pemusnahan Negara. Dia pergi turun berkempen di Johor pun naik ke private jet kerajaan. Itu betul salah guna kuasa. Tapi kalau orang nak bagi pinjam ke, dia nak pakai private jet swasta, itu dia punya pasal lah. Kalau orang suka kan, kalau orang bagilah kau pinjam secara percuma. Betul tak? Bukan bagi pinjam je, ada yang bagi terus pun ada juga kan. Tapi belum dengar lagi lah orang bagi terus. Because setakat bagi kereta tu ada kan. Okey. Tapi dia kata dia buat dakwaan tu berdasarkan kenyataan RTK tu. Jadi RTK yang bagi maklumat banyak dekat ni. Mungkin dia patut fikir 10 kali. Raja fitnah ni dia duduk dekat Manchester. Dia pun tak tahu apa berlaku kat Malaysia ni. Itu sebab banyak orang keluar kenyataan. Kadang-kadang rujuk kepada penghibur lara daripada Manchester ni. Itu yang haywire dia punya maklumat. Maklumat-maklumat dia berdasarkan fitnah-fitnah yang dia lemparkan daripada orang yang tidak ada rasa tanggungjawab, kerana dia tahu dia tidak perlu tidak akan dipertanggungjawabkan, tidak akan dihadapkan ke mahkamah. Dia pun dah bankrupt, kalau kesamaan pun dia tak perlu bimbang. Dia pun berada di sana, dia tahu
tidak ada kesalahan di bawah Akta Komunikasi ni yang membolehkan dia diekstradisi daripada London nak bawa balik ke sini. Nasib dia baik lah kan. Kalau tiba-tiba satu hari nanti wujudnya manusia-manusia, dia tidur, tiba-tiba dia bangun pagi dia berada di Malaysia. Masa tu baru dia tahu. Kan? Sekarang ni boleh lah kan. Sekarang ni boleh dia selamat kan. Dia cakap apa pun orang tak boleh buat apa sebab dia duduk di Manchester. Dia boleh naik Jaguar, apa ni, 4-wheel drive Jaguar tu, boleh duduk mewah, ada kafe dia sendiri kan. Kafe tu camouflage je kan. Yang dia dapat tiap-tiap bulan daripada orang kanan, orang tertentu di London tu, yang dia dapat tiap-tiap bulan daripada Malaysia. Itu lebih daripada cukup untuk dia hidup mewah di sana. Okay. Kerja dia kat sana shopping je. Mana dapat duit? Kita tak boleh Itulah. Kita tahu siapa bagi. Ada seorang tu daripada UMNO juga. Tapi tak tahulah orang UMNO, tapi asyik keluar kenyataan belah sana je kan. Nampak macam pro belah sana je. So keluar sekali tak nak kan. Pergilah keluar sekali, join kawan-kawan dia kan. Okey.